Emily Jenkins ialah seorang pekerja sosial khidmat kanak-kanak yang tinggal di Oregon, ditugaskan untuk menyiasat kes-kes penderaan kanak-kanak. Ketika Emily sedang menyelesaikan siasatan ke atas 38 kes, ketua jabatannya, Wayne, mengarahkan Emily mengambil kes yang ke-39. Pada permulaannya, Emily menolak kerana ada banyak kes yang perlu diselesaikan, tetapi bos Emily, Wayne, berkata tiada pilihan lain selain Emily perlu terima kes tersebut. Dalam keadaan terpaksa, Emily mengambil fail itu dan membaca data kes. Dan sepertinya ada sesuatu yang sedang menarik perhatian Emily ke atas kes itu. Emily pun pulang ke rumah dan membawa bersamanya fail kes yang ke-39 yang baru diterimanya pada hari itu. Ketika santai di rumahnya, Emily meneliti fail kes ke-39 itu adalah berkaitan dengan kes kanak-kanak yang bernama Lilith Sullivan, seorang kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun yang bermasalah yang grade sekolahnya merosot, suka menyendiri, kurang selesa, tidak makan, tidur berjam-jam di sekolah dan tidak bermain. Sebagaimana yang ditulis di profil, keluarga itu beragama Roman Katolik dan tiada saudara mara. Emily mula memikir lebih jauh dan bertanya apakah masalah sebenar yang dihadapi oleh Lilith Sullivan. Kemungkinan masalah kanak-kanak itu akibat perpecahan emosi dengan ibu bapanya, iaitu Edward Sullivan dan Margaret Sullivan. Emily mengasaki bahawa ibu bapa Lilith telah mendera Lilith kerana kurang ketaatannya. Akhirnya, Emily mengambil keputusan menyiasat kes itu dengan lebih lanjut dan merancang untuk melawat dan bersemuka dengan keluarga Lilith Sullivan. Tiba pada hari temu janji, Emily pun berangkat membawa fail kes itu dan memandu menuju ke rumah Lilith Sullivan. Setelah tiba di lokasi rumah Lilith Sullivan, Emily keluar dari kenderaannya dan melihat sebuah rumah di tepi jalan yang agak sunyi, kelihatan terbiar dan bertutup di depannya penuh rumput yang menjala. Kedatangan Emily disedari sambil diperhatikan oleh satu sosok wanita bermuka pucat dari tingkap atas sambil memandang ke arah Emily. Wanita itu ialah Margaret Sullivan, ibu kepada Lilith Sullivan. Dari pandangan Margaret, itu sepertinya dia tidak mengalukan tetamu dari luar. Emily pun meneruskan langkah ke arah rumah bernombor 1926 itu. Emily mengetuk pintu dan dibukakan oleh Margaret Sullivan. Emily memperkenalkan dirinya dari khidmat kanak-kanak dan memberitahu Margaret bahawa pada hari itu, Isnin tanggal 17 hari bulan, adalah tarikh temu janji mereka. Margaret menjawab kepada Emily bahawa temu janji bukan pada hari itu, tetapi akhirnya terpaksa mengalah kerana Emily menunjukkan surat khabar hari itu yang bertarikh 17 hari bulan Isnin kepada Margaret. Tanpa membahas lebih lanjut, Margaret pun membuka pintu dan membiarkan Emily masuk ke dalam rumah. Sementara Emily masuk ke ruang dalam rumah tersebut, Emily meninjau persekitaran ruang tamu dan memandang ke arah ke atas tangga, lalu matanya tertumpu kepada seorang kanak-kanak perempuan sambil berdiri dari lantai atas tangga rumah itu. Emily senyum dan memanggil kanak-kanak itu untuk turun ke bawah dan memberitahu ingin berjumpa dengannya. Kanak-kanak perempuan itulah yang bernama Lilith Sullivan. Pada pertemuan itu, pada mulanya ayah kepada Lilith itu tidak kelihatan dan Margaret, ibu kepada Lilith, memberitahu Emily yang suaminya tidak ada di rumah. Tetapi Emily tahu bahawa Margaret tidak bercakap benar kerana terdengar bunyi seseorang sedang melakukan pekerjaan di dalam rumah itu. Margaret pun memanggil Edward, iaitu bapa kepada Lilith, dan memberitahunya bahawa Emily ingin berjumpa dan bercakap dengan Edward. Dengan rasa marah, Edward pun muncul. Edward tidak berbicara langsung dengan Emily, hanya berbisik kepada Margaret untuk menjawab setiap soalan yang dikemukakan dari Emily. Dengan pandangan amarah, Edward memberikan signal yang jelas kepada Emily dan Emily tidak meneruskan pertanyaan. Emily pun mula berfikir sesuatu yang aneh sedang berlaku dalam keluarga itu. Memandangkan Lilith Sullivan, kanak-kanak itu sentiasa menunjukkan reaksi murung dan takut yang cuba disembunyikan oleh Margaret dan Edward. Setelah pertemuan di rumah Lilith Sullivan itu, Emily melaporkan kepada Wayne, ketua jabatannya, tiada sebarang pelanggaran undang-undang berlaku, tetapi suasana keluarga itu kelihatan ganjil dan menakutkan. Terutamanya
Ibu dan bapa Lilith hanya menunjukkan reaksi geram dan marah, sedangkan tiada kesan-kesan penderaan fizikal ke atas Lilith. Tetapi Emily cuba memberitahu Wayne bahawa kanak-kanak itu sedang dalam masalah. Emily berusaha supaya keluarga itu bersemuka dengan Wayne dan dia mengaturkan perjumpaan mereka di pejabat Wayne. Semasa perjumpaan itu kelihatan suasana agak tenang. Edward Sullivan, bapa Lilith, mula bercakap dan menerangkan bahawa tiada apa-apa masalah berlaku dalam keluarga mereka dan mereka sayang kepada Lilith. Tetapi Lilith sepertinya memberi signal kepada Emily yang dia dalam keadaan ketakutan membayangkan yang bapaknya sedang berbohong. Sehinggalah Lilith dapat berjumpa berdua dengan Emily dan kanak-kanak itu mula tersenyum dan ketawa, yang sebelumnya dia kelihatan murung dan senyap. Emily pun mengambil kesempatan itu untuk berjumpa dan bertanya kepada Lilith supaya Lilith menceritakan apa sebenarnya yang berlaku ke atas dirinya. Lilith pun memberitahu Emily yang ibu dan bapanya benci kepada dia. Ibu dan bapanya sering ke bilik bawah tanah di rumah dan mereka bercakap ingin menghantar Lilith ke neraka. Setelah mendengar luahan Lilith Sullivan tersebut, Emily sekali lagi membawa Lilith ke dalam bilik hanya bertiga bersama Wayne untuk dirakam pengakuannya tanpa ditemani oleh ibu dan bapa Lilith. Dan Wayne pun bertanya. Wayne bertanya kepada Lilith, adakah ibu bapa Lilith ingin mencederakan dia? Dalam masa yang sama, ayah Lilith sedang memerhati tajam ke arah Lilith dari luar cermin kaca. Lilith terlalu takut dan menjawab soalannya dengan jujur ketika itu dan hanya menggelengkan kepala. Wayne pun terus menutup pita rakaman dan berlalu keluar dari bilik itu, meninggalkan Emily dan Lilith. Walaupun akhirnya Emily tidak dapat membuktikan apa-apa kepada ketua jabatannya, Wayne, tetapi Emily tetap merasakan ada sesuatu yang sedang berlaku ke atas kanak-kanak yang bernama Lilith Sullivan itu. Emily merasa simpati dan ingin terus menyelamatkan kanak-kanak itu. Oleh kerana Emily tidak dapat membuktikan apa-apa kepada Wayne tentang berlakunya pelanggaran atau penderaan ke atas kanak-kanak bernama Lilith Sullivan itu, Emily kemudiannya meminta bantuan daripada detektif Mike Barron untuk terus menyiasat kes itu. Walaupun pada permulaannya detektif Mike Barron memberitahu dan menasihatkan kepada Emily supaya tidak lagi meneruskan siasatan ke atas kes itu. Sehingga suatu hari, Emily datang sendiri ke sekolah Lilith dan Lilith menunjukkan rasa gembira berjumpa dengan Emily. Sebelum Lilith beredar naik bas sekolah, Emily sempat memberikan nombor telefon rumahnya kepada Lilith dan meminta Lilith menghubunginya jika dia merasa takut. Kesangsian Emily kemudiannya disahkan apabila Lilith tiba-tiba menelefon Emily pada tengah malam itu. Lilith memberitahu Emily bahawa ibu bapa Lilith akan datang untuk membunuhnya. Dia dalam keadaan takut, sangat mengantuk dan kemudiannya terus tidur tanpa menghabiskan kata-katanya. Emily terus bergegas ke rumah Lilith dan dalam masa yang sama meminta bantuan daripada detektif Mike Barron untuk datang membantunya. Setibanya di rumah Lilith, detektif Mike sudah berada di situ menunggu kedatangan Emily. Pada masa yang sama, Edward dan Margaret berusaha memerangkap Lilith ke dalam ketuha sebelum mereka boleh membakar anak itu hidup-hidup. Tetapi Lilith sempat membuka tep di mulutnya dan menjerit sehingga kedengaran dari luar. Detektif Mike mula bertindak dan memecah masuk ke dalam rumah itu. Mereka kemudiannya berjaya. Dengan bantuan detektif Mike, Emily dan Mike akhirnya berjaya memintas dan menangkap Edward dan Margaret serta menyelamatkan Lilith. Edward dan Margaret kemudiannya ditahan dan dibicarakan di mahkamah, tetapi hakim memutuskan supaya Edward dan Margaret dihantar ke psikiatri untuk menentukan tahap kesiuman mereka sebelum boleh dibicarakan sepenuhnya. Setelah peristiwa itu, Lilith dirawat dengan baik. Douglas, teman lelaki Emily, memuji tindakan Emily di dalam misi itu. Tetapi apabila Emily memberitahu Lilith yang Lilith akan dihantar ke rumah kebajikan kanak-kanak sebelum mendapatkan keluarga angkat barunya bagi Lilith, Lilith merayu kepada Emily supaya menjaganya. Oleh kerana keadaan dan undang-undang yang tidak membenarkan Emily untuk mengambil anak angkat, akhirnya Lilith tetap dihantar ke rumah kanak-kanak, tetapi Emily sepertinya berat dan simpati ke atas nasib yang menimpa Lilith Sullivan. Sehingga Emily berusaha meyakinkan kepada lembaga pengarah kebajikan kanak-kanak untuk mendapatkan hak jagaan ke atas Lilith dan akhirnya dibenarkan.
Kira-kira 2 minggu selepas Lilith berpindah bersama Emily, seorang budak lelaki bernama Diego, satu lagi kes yang dikenalikan oleh Emily, membunuh ibu bapanya secara kejam di tengah malam. Dan detektif Mike Barron memberitahu Emily bahawa seseorang menelefon Diego pada malam sebelum jenayah itu dan bahawa panggilan itu berasal dari rumah Emily. Memandangkan Lilith disaki dalam kejadian itu, detektif Mike pergi ke rumah Emily menanyakan beberapa soalan kepada Lilith. Lilith berkali-kali menafikan dia ada menelefon Diego pada malam kejadian pembunuhan itu. Emily mempertahankan Lilith dan lebih mempercayai Lilith berbanding mempercayai detektif Mike. Pada akhir pertemuan itu, ketika detektif Mike dan Emily berada di luar rumah, sebelum detektif Mike balik, detektif Mike memberitahu Emily yang Lilith sedang berbohong. Tetapi Emily tidak mempercayai Mike ketika itu dan lebih mempercayai Lilith Sullivan. Walau bagaimanapun, akhirnya Emily bersetuju membawa Lilith untuk menjalani penilaian psikiatri oleh kawan baiknya iaitu Douglas. Semasa sesi itu, Lilith bertanya kepada Douglas tentang ketakutannya dan mula mengancam Douglas secara halus dengan membalikkan soalan-soalan ancaman kepada Douglas tentang sesuatu yang Douglas takutkan iaitu serangga tebuan. Douglas menyampaikan ketidakselesaannya selepas seksi itu kepada Emily dan mengatakan bahawa dia akan menghubungi pakar yang lain pada waktu pagi untuk membantu penilaian Lilith. Pada malam itu, ketika Douglas sedang berada di rumahnya, dia masih merasa ketakutan. Tiba-tiba Douglas menerima panggilan telefon yang aneh di rumahnya. Setelah panggilan itu, Douglas senyap dan ketakutan dan merasakan sesuatu di dalam telinganya. Setelah dikorek telinganya, seekor tebuan keluar dari telinganya itu menambah rasa panik dan ketakutan yang amat sangat dan sehingga menjadikan Douglas menjadi histeria. Kemudian, sekumpulan serangga tebuan terbang keluar dari badannya dan dia menjadi histeria dan membunuh dirinya sendiri. Setelah kematian Douglas teman lelaki Emily, Emily berasa sangat-sangat sedih dan mula rasa curiga kepada Lilith. Di hari pengkebumian Douglas, Emily sudah tidak dapat menyembunyikan rasa marah dan curiga sehingga dia menarik tangannya apabila Lilith memegangnya. Sepanjang dalam perjalanan pulang ketika memandu, Emily cuba sembunyikan perasaan marah dia kepada Lilith dan dia berasa bertambah marah dan curiga apabila dia menjeling ke arah Lilith melihat gelagat Lilith yang semakin aneh seperti tidak ada apa-apa yang berlaku. Emily menceritakan keadaan Douglas kepada detektif Mike pada hari sebelum malam kejadian kematian Douglas. Dia memberitahu bahawa Douglas dalam keadaan ketakutan kerana diancam oleh Lilith. Emily juga menceritakan keadaan sama dalam kes Diego membunuh ibu bapanya setelah menerima panggilan daripada Lilith. Dua situasi yang bukan kebetulan sama antara kematian ibu bapa Diego dan kematian Douglas hanya setelah mendapat panggilan dari Lilith. Emily minta detektif Mike supaya menyiasat adakah Douglas mendapat panggilan sama ada dari telefon rumahnya oleh Lilith Sullivan. Tetapi Mike menjawab dia sudah menyemak dan mendapati tiada panggilan dibuat dari rumah Emily. Setelah penjelasan Emily tidak mendapat kepercayaan detektif Mike, Emily bertindak secara senyap-senyap membuka fail sulit rakaman siasatan ke atas ibu Lilith iaitu Margaret. Dalam siasatan itu, Margaret menjelaskan yang dia dan Edward bersetuju untuk membakar Lilith kerana Lilith bukan anak perempuan mereka, sebaliknya Lilith adalah anak syaitan. Margaret memberitahu bahawa Lilith sudah membunuh orang lain walaupun bukan dengan tangannya sendiri, tetapi orang-orang itu mati begitu saja secara misteri. Dan mereka yang mati itu semuanya adik-beradik saudara mara Margaret dan suaminya Edward, dan ini mengesahkan lagi fail awal yang tercatat dalam profil keluarga mereka. Di awal Emily membaca datanya bahawa keluarga itu sudah tidak ada saudara mara. Akhirnya sekali, Margaret berkata bahawa dia dan Edward tidak akan mati selagi Lilith tidak menemukan tuan yang baru. Emily memutuskan untuk berjumpa dan bertanya sendiri kepada Margaret dan Edward, tetapi malangnya Margaret dalam keadaan histeria ketika itu, tidak tenteram dan sedang diikat di atas katil. Keadaannya tidak sesuai untuk dilawat.
Emily kemudian dinasihatkan untuk berjumpa terus dengan Edward. Dalam pertemuan Emily bersama Edward, Edward mendedahkan kepadanya bahawa Lilith jauh daripada manusia biasa dan sebenarnya adalah syaitan seperti succubus yang memakan emosi dan mampu menyebabkan halusinasi maut berdasarkan ketakutan mangsa-mangsanya. Percubaan mereka untuk membunuhnya adalah percubaan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dan orang lain. Dan dia kini menikmati kebaikan Emily, dan Lilith akan menyebabkan dia kering sebelum berpindah kepada mangsa-mangsa yang seterusnya. Edward juga memberitahu kepada Emily bahawa satu-satunya cara untuk membunuh Lilith Sullivan adalah dengan membuatnya tidur, yang jarang dia lakukan.